salam sejahtera. Nama saya ialah Lee Ai Wei dan nombor matrik saya ialah 281728. Bidang pengajian yang saya ambil sekarang ialah Bachelor of Human Resource Management. Assalamualaikum, saya Muhammad Irfan Zafri bin Azrul Zaimi, nombor matrik 281422, bidang pengajian Matematik Perniagaan. Nama saya ialah Sun Chen dan nombor matrik saya ialah 277837. Kos yang saya ambil ialah pengurusan operasi dengan kepujian. Nama saya Komara Dewi Sundarison dan nombor matrik saya 281904. Saya merupakan pelajar jurusan Pentadbiran Perniagaan, Universiti Utara Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Nama Nurul Fatihah binti Muhammad Faisal, nombor matrik 281318. Saya merupakan pelajar daripada jurusan Sejarah Muda, Pengurusan Acara. Kami daripada kumpulan 26 akan membentangkan seorang pahlawan yang tidak akan kami lupakan, iaitu Dosai. Dosai ialah seorang pahlawan yang berasal dari Naning, Melaka. Nama sebenarnya ialah Datuk Abdul Said bin Omar. Bagi jadual kandungan yang terdapat dalam video ini akan mengandungi: pertama, asal-usul Naning; kedua pula ialah biodata Dosai dengan sebelum dan semasa beliau dilantik sebagai penghulu Naning; ketiga pula ialah Perang Naning pertama yang berlaku, dengan seterusnya Perang Naning kedua; kelima pula ialah kehidupan Dosai selepas kekalahan dalam Perang Naning kedua, faktor-faktor yang menyebabkan peperangan ini berlaku dan kesannya. Akhir sekali pula ialah pengajaran yang kami mempelajari daripada kisah pahlawan Naning ini. Sekarang saya akan membentangkan asal-usul wilayah Naning. Naning ialah sebuah negeri kecil Melayu yang terletak di antara Rembau dan Melaka. Keluasan antara Rembau dan Melaka ini adalah sekira-kiranya 200 batu persegi 4. Naning juga merupakan salah satu negeri asal yang diterokai oleh orang-orang Minangkabau yang diketuai oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang. Siapakah Datuk Perpatih Nan Sebatang? Datuk Perpatih Nan Sebatang adalah seorang tokoh legenderasi, penyusun adat Minangkabau dan pengasas amalan adat Perpatih. Beliau telah menerokai tanah Melayu dan juga telah memilih sebuah kawasan yang unik dan strategik. Beliau telah menamakan kawasan tersebut sebagai Naning. Nama Naning ini diambil daripada sebuah serangga yang didapati di wilayah tersebut. Oleh itu, Datuk Perpatih Nan Sebatang telah diberi gelaran sebagai Orang Kaya Seri Maharaja Merah, iaitu Datuk Naning. Oleh sebab Naning adalah sebuah kawasan yang strategik dan juga berhampiran dengan sungai, Naning telah dijajah oleh Portugis, Belanda dan British. Dengan itu, berlakunya Perang Naning yang direkodkan di dalam sejarah Malaysia yang berkaitan dengan penentangan British oleh penghulu Naning, iaitu Dosai. Korang mesti pernah dengar nama Datuk Dosai ni kan? Korang mesti familiar masa sekolah menengah, sekolah rendah. Sebab nama ni selalu sangat kita dengar waktu subjek sejarah. Korang mesti ingat lagi tak? Kalau korang tak ingat, confirm korang tidur ni. Tak apa, korang ponteng kelas kan masa ke subjek sejarah ni. Kalau korang kata korang tak pernah dengar, korang memang menipu lah. Korang memalukan cikgu-cikgu sekolah rendah yang ajar, sekolah rendah, sekolah menengah yang ajar sejarah. Come on guys, korang tak ingat langsung ke? Takkan korang tak pernah dengar nama Datuk Dosai ni? Okey, baiklah, tak apa. Saya hari ni, untuk video ni, saya akan menceritakan serba sedikit tentang biodata Dosai.
Baiklah, Dul Said atau nama sebenar beliau ialah Abdul Said bin Omar telah dilahirkan pada tahun 1773. Beliau menetap di daerah Naning, Melaka dan berketurunan suku Semelenggang. Korang pernah dengar tak suku Semelenggang ni? Korang tahu tak suku Semelenggang ni apa? Sebelum tu, saya nak tanya, korang pernah dengar tak lagu Rembau Most Wanted yang dinyanyikan oleh Datuk Hatan dan Waris? Okey, lagu ni sangat popular pada tahun 2013. Okey, apa kena mengena suku Semelenggang dengan lagu tu? Okey. Baiklah, sebenarnya saya nak pointkan lirik lagu dalam lagu tersebut yang berbunyi Biduanda where you at, Semelenggang where you at, Seloma where you at, anak muka anak Aceh where you at. Okey, tahu tak apa sebenarnya lirik lagu yang diorang nyanyi ni? Okey, sebenarnya Biduanda, anak muka anak Aceh, anak Melakos dan yang lain tu merupakan suku-suku utama di wilayah adat Pepati Nani. Perkataan Semolengga tu sama maksud dengan Semelenggang, tapi versi Nagori, versi Negeri Sembilan. Kalau korang nak tahu, dulu Nani merupakan salah satu negeri asal yang membentuk Persekutuan Negeri Sembilan pada pada abad ke-16. Tapi selepas Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan daripada Inggeris, British, Nani telah menjadi sebahagian daripada negeri Melaka. Okey, dah panjang lebar sangat kita cerita pasal Naning tadi. Okey. Datuk Dul Said memegang jawatan tinggi di kawasan beliau sebagai penghulu Naning yang ke-9, menggantikan penghulu Anda. Tempoh pemerintahannya ialah selama 50 tahun, iaitu daripada tahun 1799 hingga 1849. Uish, bukan biasa-biasa, 50 tahun, babe. Okey, tempoh pemerintahan beliau yang lama menunjukkan beliau seorang yang berwibawa, bertanggungjawab dan disenangi oleh penduduk-penduduk Naning ketika itu. Mengikut adat Naning, penghulu Naning haruslah dilantik antara kalangan suku Biduanda atau Semelenggang. Kedua-dua suku ini bergilir-gilir menjadi penghulu Naning. Penghulu Anda adalah daripada suku Biduanda, maka penggantinya haruslah daripada suku Semelenggang. Selepas kematian penghulu Anda, para pembesar Naning telah berbincang dan bersetuju untuk menggantikan penghulu Anda dengan Datuk Dul Said. Seawal umur 6 tahun lagi, beliau telah menunjukkan sifat keberanian beliau melalui penglibatan dalam ilmu mempertahankan diri atau seni silat. Ilmu mempertahankan diri banyak memberi kelebihan kepada seseorang seperti melindungi keselamatan diri, memberi kecergasan fizikal dan dapat mendisiplinkan diri. Walaupun Datuk Dul Said daripada keluarga yang susah, beliau tidak berputus asa dalam memajukan diri dengan menambah ilmu pengetahuan. Beberapa fakta tentang Datuk Dul Said. Beliau merupakan pejuang pertama yang memulakan gerakan menentang British pada tahun 1831 dan satu-satunya pejuang yang tidak dibunuh oleh pihak British. Dan salah satu kejayaan beliau ialah beliau berjaya menyatukan pembesar-pembesar Negeri Sembilan dalam memerangi British dalam Perang Naning yang pertama. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang Peperangan Naning Pertama. Peperangan Naning Pertama berlaku pada tahun 1831. Ia berlaku selama 18 hari. Bagi saya 18 hari itu tidak terlalu sekejap dan tidak terlalu lama untuk sebuah negeri ataupun kawasan yang kecil. Ia diketuai oleh tidak lain dan tidak bukan, iaitu orang yang kita akan ceritakan, iaitu Dul Said. Peperangan ini berlaku antara pihak British dan penduduk Naning yang berlaku di Naning, Melaka. Sebelum kita menceritakan lebih lanjut tentang Peperangan Naning Pertama, mari kita lihat sedikit kronologi sebelum terjadinya Peperangan Naning Pertama. Seperti yang kita semua tahu, selepas kejatuhan Portugis, Naning berada di bawah penjajahan Belanda. Satu perjanjian antara Belanda dan Naning telah dilakukan pada tahun 1680. Antara isi perjanjian adalah
Nanning harus memberi 1/10 daripada hasil Nanning kepada Belanda. Kemudian, kita beralih pada tahun 1824 di mana British telah melakukan satu perjanjian dengan Belanda, iaitu Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 ataupun kita boleh panggil sebagai Persetiaan London. Dalam perjanjian tersebut, Belanda telah menyerahkan Melaka kepada pihak British dan pihak British beranggapan Belanda menyerahkan Nanning sekali. Jadi selepas perjanjian tersebut telah berlaku, British telah campur tangan dalam hal pentadbiran dan politik Nanning. Antara campur tangan yang dilakukan oleh British adalah mereka menyuruh Nanning menghantar 1/10 hasil Nanning kepada British seperti mana yang dilakukan oleh mereka kepada Belanda. Hal ini mendapat tentangan daripada Dor Said kerana Dor Said mengatakan Nanning telah dimerdekakan oleh Belanda. Dengan itu, penghulu Dor Said telah memulakan penentangan mereka terhadap pihak British. Dengan ini, telah berlakunya peperangan Nanning pertama pada tahun 1831. British telah memulakan ekspedisi untuk menyerang Nanning. Tanpa membuang masa, Dor Said dengan kebijaksanaannya telah memulakan berbagai strategi untuk mengalahkan pihak British. Antaranya, beliau mengarahkan pihak pembesar dan pihak panglima yang berada di kawasannya atau jiran-berjiran untuk bersiap sedia dengan peralatan dan senjata. Manakala rumah-rumah yang berhampiran dengan jalan yang akan dilalui oleh pihak British disediakan dengan senjata untuk menembak pihak British. Selain itu, Dor Said telah mendapat bantuan daripada Yam Tuan Ali, iaitu pembesar dari Rembau. Ini atas sebab bimbangan mereka terhadap British yang akan menyerang mereka selepas mengalahkan Nanning. Di samping itu, Nanning juga telah dibantu oleh Datuk Kelana Sungai Ujong, iaitu penghulu dari Kemencih, pembesar dari Seri Menanti dan penghulu dari Linggi. Akhir sekali, penghulu Dor Said berjaya mengumpulkan kira-kira 4,000 orang untuk mempertahankan Maruah Nanning dengan cara menyerang pihak British yang marah ke Nanning. Pada masa itu, 500 orang di bawah pimpinan menantu Yam Tuan Ali iaitu Syed Saban telah dihantar ke Nanning untuk membantu Dor Said. Ramai sungguh yang membantu Dor Said untuk mempertahankan Maruah Nanning. Dor Said juga telah menggunakan teknik perang gerila iaitu teknik yang menggunakan kumpulan yang kecil bagi memudahkan pergerakan. Dengan kebijaksanaan Dor Said yang telah kita lihat dengan pelbagai strategi yang telah dilakukan, Nanning telah berjaya memenangi peperangan pertama. Tapi selepas itu ada pula peperangan Nanning yang kedua. Nak tahu? Jom kita tengok sebelah. Tapi bukan saya yang akan ceritakan. Saya akan menceritakan tentang peperangan Nanning kedua yang berlaku pada tahun 1832. Kekalahan itu amat mengaibkan British sehingga mereka terpaksa menghantar ramai tentera termasuk meriam dalam usaha menundukkan Nanning. British sedar Nanning sukar dikalahkan dan juga enggan mengaku kalah dan tidak berpuas hati. British mengisytiharkan Dor Said sebagai peneraka. Sebelum berlakunya Perang Nanning kedua pada tahun 1832, British berjaya memecah belakan perpaduan antara orang-orang Melayu dengan mengikat perjanjian dengan daerah-daerah yang bersempadan dengan Nanning termasuk Rembau, Sungai Ujong dan Seri Menanti. Dalam Perang Nanning pertama, Dor Said mendapat bantuan daripada orang-orang Rembau yang diketuai oleh Syed Shaban. Setelah adanya perjanjian itu, maka penghulu Rembau bukan sahaja menarik pahlawan-pahlawannya dari Nanning, malah mereka membantu British dengan menghantar 600 orang hulu balang untuk menakluk Nanning. Pada masa sama juga, katanya, pihak Rembau membocorkan rahsia kekuatan tentera Nanning kepada British. Walaupun tidak lagi mendapat bantuan daripada Rembau dan daerah yang berjiran dengannya, namun Dor Said dan orang-orangnya bertekad mempertahankan Nanning dengan mengatur strategi peperangan supaya kemenangan tidak dapat digugat oleh tentera musuh. Bilangan pasukan Nanning 5 orang sahaja berbanding 2,400 orang musuh. Pada Mac 1832, tentera British berkubu di Alor Gajah untuk melancarkan serangan kedua ke atas Nanning. Pasukan tentera British tersebut diketuai oleh Kolonel Herbert. Pertempuran berlarutan selama berminggu-minggu
Walaupun tentera musuh dilengkapi beratus-ratus senapang, namun tidak semudah itu dapat mengalahkan orang Nanning. Di pihak British, peperangan berlarutan itu agak mengesankan mereka kerana orang Nanning masih juga tidak mengalah dan juga mampu bertahan tanpa kelengkapan perang dan hanya bersenjatakan senjata tradisional, iaitu keris dan pisau. Governor Iberton berasa tertekan apabila Nanning masih juga belum dapat ditewaskan walaupun beberapa kali serangan dilancarkan. Governor meminta bantuan tentera dan kelengkapan senjata daripada governor lain di Singapura. Kegagalan askar Inggeris yang bergabung dengan orang Rembau menakluk Nanning memerajatkan Governor Iberton. Sheikh Shaban membuat pengumuman di Kota Melaka kepada sesiapa yang dapat menghapus penjagaan Nanning yang menyerang mereka akan ditawarkan dengan hadiah lumayan. Akhirnya, seorang pawang yang berasal dari Minangkabau sanggup membantu. Governor Iberton memerintahkan askar Inggeris dan orang Rembau menaburkan najis babi di kawasan hutan sempadan Nanning itu menurut nasihat pawang Minangkabau itu. Usaha itu berjaya menghalau serangga Nanning. Keadaan semakin meluncung kerana serangan tentera British dan Rembau semakin hebat. Orang Nanning masih bersemangat tinggi berjuang mempertahankan tanah air mereka walaupun mereka dalam serba kekurangan tentera dan bekalan. Dol Said menghantar utusan ke Pahang bagi meminta bantuan, tetapi Bendahara Pahang tidak sanggup membantunya. Pasukan tentera yang diketuai oleh Sheikh Shaban menunjuk ke Tabo bagi melancarkan serangan besar-besaran ke atas kubu orang Nanning. Kolonel Herbert segera menyerang kampung Nanning dengan mengarahkan pasukan meriam melepaskan tembakan ke arah kampung-kampung di Nanning. Rumah penduduk kampung diroboh dan dibakar. Akhirnya, penghulu Dol Said dan orangnya berundur dan berjaya melarikan diri. Walaupun Nanning tewas kepada British, tetapi British gagal menangkap penghulu Dol Said. Dengan ini, British mengeluarkan kenyataan bahawa ganjaran akan diberikan sebanyak RM2,000 sekiranya berjaya menangkap Dol Said. Akhirnya, penghulu Dol Said menyerah diri kepada British. Dol Said telah dilucutkan jawatannya dan dibuang negeri ke Melaka dengan bayaran pencen sebanyak RM60. Kemudian, ditambah menjadi RM100 sebulan serta diberi satu tapak rumah di Melaka. Penghulu Dol Said meninggal dunia pada tahun 1849. Nama saya ialah Sun Chen dan saya akan menerangkan faktor dan kesan penentangan Dol Said. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penentangan Dol Said terhadap British. Faktor yang pertama ialah mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Nanning. Setelah perjanjian antara pihak Belanda dengan British telah ditandatangani, British mengiktirafkan bahawa wilayah Nanning adalah salah satu sebahagian daripada Melaka. Oleh itu, pihak British telah memberi arahan kepada rakyat Nanning supaya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di Melaka. Manakala arahan ini tidak diterima oleh penghulu Dol Said dan penduduk-penduduk Nanning. Selain itu, faktor yang kedua ialah menentangkan bayaran cukai. Melalui Undang-Undang 1831, British telah memaksa Nanning membayar cukai 1/10 daripada hasil geloran pertanian, dan arahan ini telah menimbulkan kemarahan rakyat Nanning. Faktor yang ketiga ialah menentangkan pelaksanaan Undang-Undang British. Peraturan yang diperkenalkan oleh British telah mengurangkan kuasa Dol Said. Dol Said tidak dibenarkan mengendalikan kes-kes jenayah di Nanning. Pada tahun 1828, British memberi amaran kepada Dol Said kerana beliau membicarakan kes jenayah di Nanning. Beliau diukur akan dilucutkan jawatan sekiranya tidak mematuhi arahan British. Selain itu, faktor yang keempat, terdapat beberapa kesan penentangan Dol Said akibat kekalahan dalam peperangan Nanning kedua. Kesan yang pertama ialah British berjaya menyatukan Nanning dengan Melaka. Nanning telah diiktirafkan sebagai salah satu negeri-negeri Selat oleh British. Namun, daerah Tabo pun juga ditaklukki oleh British setelah kekalahan peperangan di Nanning. Kesan yang kedua ialah semua rumah penduduk Nanning telah dimusnahkan dengan dibakarkan oleh British. Walaupun British telah berjaya mengalahkan Dol Said dan menakluki Nanning, tetapi mereka telah mengalami kerugian yang besar sebanyak 100,000 pound sterling.
Kesan yang ketiga ialah penghulu Tosai mengalami kehilangan tempat tinggal. Penghulu Tosai telah beruntung diri selepas peperangan tersebut, tetapi dia juga mengelakkan dirinya kepada British pada akhirnya. Akhirnya, peperangan Nanning telah menunjukkan semangat kerjasama orang Melayu dalam mempertahankan tanah air mereka. Walaupun serangan tentera British dan lembah yang sangat hebat, namun rakyat Nanning masih bersemangat tinggi dan berjuang bersama-sama demi mempertahankan tanah air mereka. Semangat ini harus dipelajari bagi generasi-generasi masa hadapan. Terdapat beberapa pengajaran yang boleh dipelajari daripada kisah Dato' Said. Antara pengajarannya ialah kita haruslah mempunyai sifat berani mempertahankan negara dari ancaman kuasa luar. Pada zaman Dato' Said, sangat jelaslah mereka terpaksa mengangkat senjata berdepan dengan pihak lawan untuk mempertahankan tanah air mereka. Kedua, kita perlulah bijak dalam merancang dan membuat keputusan. Dato' Said merupakan seorang ketua yang sangat berwibawa dan berjaya membalaskan serangan pihak British dalam peperangan Nanning yang pertama. Beliau bijak membuat luntingan dan meminta bantuan orang Melayu Rempau, Sungai Ujong, Tingki, dan Kemencai untuk menentangkan British. Akhir sekali, kita janganlah mudah berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara, terutamanya dalam usaha menunjukkan kejayaan. Kemenangan yang dimenangi oleh Dato' Said dan pengikutnya adalah kerana sifat mereka yang tidak berputus asa dalam menentangkan British. Daripada kisah penentangan Dato' Said, jelaslah bahawa semangat patriotisme dan persatuan antara rakyat sangat penting dan perlu ada pada setiap individu supaya keamanan dan kesejahteraan negara sentiasa terpelihara. Sekarang, saya akan membentangkan pengajaran-pengajaran yang kami mempelajari daripada kisah Dato' Said. Pengajaran pertama yang telah kami mempelajari ialah kita haruslah mempunyai sifat berani dalam mempertahankan negara daripada ancaman kuasa luar. Sebagai contohnya, walaupun musuh Nanning iaitu British telah bersenjata dan mempunyai meriam dalam peperangan tersebut, namun penghulu Dato' Said iaitu penghulu Nanning berani menghadapi mereka dan juga memberi semangat kepada pengikut dan penduduk Nanning supaya tidak berasa takut manakala berani menghadapi musuh demi mempertahankan Nanning mereka. Pengajaran kedua yang telah kami pelajari adalah kita perlulah bijak dalam merancang dan membuat keputusan. Sebagai contohnya, Dato' Said merupakan seorang ketua yang berwibawa dan berjaya membalas serangan pihak British dalam peperangan-peperangan di Nanning. Beliau juga bijak dalam merancang strategik peperangan. Sebagai contoh, penghulu Dato' Said menyerang British secara hendak dan juga menggunakan sebuah serangga yang bernama Nanning untuk menyerang British dan telah berjaya mengejutkan British walaupun bilangan British lebih besar daripada bilangan tentera Nanning. Akhir sekali, pengajaran terakhir yang kami pelajari daripada kisah Dato' Said iaitu kita janganlah mudah berputus asa dalam melakukan sesuatu perkara, terutamanya dalam usaha menuju kejayaan. Walaupun bilangan British lebih besar daripada bilangan tentera Nanning, namun penghulu Dato' Said tidak berputus asa untuk mempertahankan Nanning daripada penjajahan British. Itulah daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.